Selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan berdikari akan membentangkan tajuk tanggungjawab sosial. Ahli kumpulan berdikari terdiri daripada 6 orang iaitu Xi Yuxing, Tan Li Fei, Pu Jiawen, Tai Jiaxuan, Xi Wanyi dan Lim Qingyi. Perbendangan hari ini ada 3 bahagian. Yang pertama ialah masuk tanggungjawab sosial. Kedua ialah bentuk-bentuk tanggungjawab sosial. Ketiga ialah contoh tanggungjawab sosial. Pertama, saya nak menjelaskan maksud tanggungjawab sosial. Konsep tanggungjawab sosial ialah aktiviti seseorang individu atau organisasi yang dijalankan berasaskan kepentingan dan kebajikan masyarakat. Pada masa kini, tanggungjawab sosial turut meliputi pelbagai bidang seperti pembangunan sumber manusia, kenegaraan, teknologi dan alam sekitar. Pelbagai bentuk sumbangan dan bantuan yang boleh diberikan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk kewangan, tenaga atau buah fikiran adalah untuk meningkatkan kebajikan masyarakat. Oleh itu, kita akan meningkatkan kebajikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, keselamatan, kebersihan dan sebagainya. Saya akan membentangkan nilai dan sikap tanggungjawab sosial. Yang pertama, rakyat perlu memikul tanggungjawab bersama-sama. Kejayaan sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya. Selain itu, rakyat boleh mengenali dan membina sikap ramah mesra. Sikap ini akan melahirkan sikap cana terhadap masyarakat dan melahirkan semangat ingin membantu orang yang memerlukan. Seterusnya, rakyat perlu mempunyai sikap ambil peduli. Sikap peka akan kesusahan orang lain menimbulkan keinsafan dan mencuit naluri keinsaan untuk membantu yang sepatutnya mengikut kemampuan. Di samping itu, rakyat perlu mempunyai ikhlas dalam memberi bantuan. Individu yang mempunyai sifat ikhlas akan mendapat ganjaran pahala. Selanjutnya, rakyat perlu mempunyai sikap ma'ruf nahi munkar. Setiap individu bertanggungjawab dan amanah untuk melakukan kebaikan dan mengelak daripada perbuatan jenayah. Sekarang saya akan jelas tentang bentuk-bentuk tanggungjawab sosial. Bentuk tanggungjawab sosial yang pertama ialah sumbangan kewargaan. Individu, organisasi atau badan-badan korporat boleh memberi bantuan kewargaan dan pembayaran kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan bantuan. Contohnya, boleh memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin, ibu tunggal anak-anak yatim, orang kurang upaya dan golongan berpendapatan rendah. Ini dapat membantu mereka meringankan beban mereka. Kedua ialah penjagaan alam sekitar. Masyarakat perlu menggalakkan sebarang pencemaran alam sekitar. Contohnya, masyarakat boleh mengadakan aktiviti menanam semula pokok, tidak pembakaran sisa dan tidak boleh membuang sampah merata-rata. Ini akan menjadikan alam sekitar lebih bersih dan juga boleh mengurangkan pemanasan global. Ketiga ialah bantuan bencana alam. Kita sebagai rakyat yang bersatu padu perlulah membantu masyarakat yang menghadapi masalah bencana alam tanpa mengira kaum dan bangsa. Kita boleh memberikan makanan, minuman atau pakaian yang tidak memakai kepada bangsa yang terlibat bencana alam. Kerajaan boleh memberikan sumber kewangan kepada bangsa yang menghadapi masalah bencana alam. Bangsa boleh menggunakan wang tersebut untuk membina semula rumah, kerana bencana alam akan menyebabkan rumah roboh. Oleh itu, semua bangsa boleh mendapat bantuan daripada rakyat dan kerajaan. Keempat ialah bantuan dalam bidang pendidikan. Kita boleh memberikan sokongan pendidikan kepada pelajar-pelajar fakir miskin supaya mereka dapat melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi, termasuk membantu siswaja-siswaja menyediakan diri mereka masuk ke alam pekerjaan dan keusahawan.
Contoh boleh memberikan khusus dan latihan yang strategi kepada mereka. Ini akan membolehkan semua orang boleh mendapatkan pendidikan, termasuklah anak-anak yang tidak dapat bersekolah atas sebab masalah keluarga. Kerajaan juga boleh memberikan mahasiswa kepada murid-murid yang berpendapatan B40. Kelima ialah nikmat kesihatan. Kesihatan sangat penting dalam kehidupan kita. Ibu bapa dan guru-guru berperanan penting dalam menjaga kesihatan anak-anaknya. Sebagai contoh, pihak berkuasa boleh sentiasa mengadakan pameran penjagaan kesihatan berkaitan dengan pemakanan sihat di sekolah 3 bulan 1 kali. Ini membolehkan murid-murid boleh lebih memahami tentang bagaimana mereka boleh menjaga kesihatan diri sendiri sejak kecil lagi. Bak kata mutiara, menyentuh bulu biarlah dari rebungnya. Keenam ialah menyediakan infrastruktur awam. Pihak berkuasa boleh menyediakan infrastruktur awam kepada pelajar-pelajar dan pekerja-pekerja untuk memudahkan mereka pergi ke sekolah atau tempat kerja. Ini akan mengurangkan mengeluarkan karbon dioksida yang banyak kerana semua orang menggunakan kemudahan awam seperti bas atau kereta api. Menggunakan infrastruktur awam juga dapat mengelakkan masalah kesesakan jalan raya kerana akan mengurangkan kenderaan di jalan raya. Terakhir ialah nikmat kaunseling. Kaunselor yang profesional mestilah membantu orang yang menghadapi masalah kemurungan. Semua sekolah mestilah mempunyai 2 kaunselor untuk membantu murid-murid yang menghadapi mental kesusahan. Ini akan mengurangkan penyakit psikologi yang disebabkan oleh tekanan dalam kalangan murid-murid. Kita perlulah prihatin dengan orang yang sentiasa sedih dan menyokongnya berjumpa dengan kaunselor yang profesional. Sekarang saya akan mengambil satu contoh tanggungjawab sosial, yaitu rakyat Malaysia tidak menggunakan beg plastik dalam kehidupan harian. Pada masa kini, ramai orang akan membawa beg sendiri yang boleh guna semula semasa membeli bola, atau membeli beg yang boleh diguna semula. Di sini dapat dilihat pelbagai pusat membeli bola menyediakan beg yang boleh diguna semula kepada pelanggan yang tidak membawa beg sendiri untuk mereka beli. Oleh itu, sekarang sudah semakin kurang orang yang memilih beg plastik semasa membeli bola. Di sini, saya akan menjelaskan tentang contoh tanggungjawab sosial yang boleh kita diamalkan dalam kehidupan harian. Sebagai contoh, tidak menggunakan botol air plastik, kita boleh mengganti dengan mesin penipis air, jus dan gelas, kerana dapat dicucikan dan dapat menggunakan semula. Selain itu, tidak menggunakan pembungkus plastik, kita boleh menggunakan penutup yang boleh digunakan semula. Seterusnya, tidak menggunakan beg plastik, kita boleh menggunakan beg yang boleh digunakan semula. Di samping itu, tidak menggunakan straw plastik, kita boleh mengganti dengan straw alternatif. Akhir sekali, tidak menggunakan pembungkus makanan, kita boleh mengganti dengan bekas mesra alam. Sekarang, saya akan analisis contoh di atas. Rakyat Malaysia mempunyai tanggungjawab sosial untuk menjaga alam sekitar. Hal ini kerana pada tahun 2020, rakyat Malaysia menggunakan 148,000 tan pembungkus makanan plastik. Statistik ini amat membimbangkan kerana sampah-sampah plastik ini menyumbang sebahagian daripada 5.25 trilion mikro dan makro kepingan plastik yang memenuhi lautan dunia setiap tahun. Menurut analisis ini, kita dapat mengetahui dalam negara kita, pencemaran alam sekitar telah menjadi satu masalah yang sangat serius. Oleh itu, rakyat Malaysia yang mempunyai tanggungjawab sosial akan mengurangkan penggunaan beg plastik untuk menjaga alam sekitar. Kita mengambil contoh di atas untuk berkaitan dengan etika. Contoh tanggungjawab sosial tersebut mempunyai 3 etika, iaitu kerjasama, tanggungjawab dan kesederhanaan. Contoh tersebut mempunyai etika kerjasama kerana setiap pihak yang berkaitan perlu membuat usaha dan sumbangan kepada alam sekitar. Pihak berkuasa seperti individu, ibu bapa, pihak sekolah, kerajaan dan badan
bukan kerajaan, NGO. Hanya memulai kerjasama kita boleh menyelesaikan pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh plastik. Etika yang kedua ialah tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap alam sekitar dan sebarang tingkah laku yang akan mencemarkan alam sekitar harus dielakkan. Rakyat yang bertanggungjawab akan membawa beg kita semula apabila mereka pergi pusat untuk membeli belah barang. Bukan itu sahaja, pihak kerajaan juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tindakan untuk perlindungan alam sekitar dan meningkatkan kesedaran rakyat terhadap perlindungan alam sekitar. Oleh itu, semua pihak juga mengambil berat untuk berusaha terhadap memelihara alam sekitar. Etika yang ketiga ialah kesederhanaan. Kesederhanaan ialah seseorang memahami cara-cara praktikal dan mudah yang boleh mereka melakukan untuk menjaga alam sekitar dalam kehidupan harian mereka. Jika seseorang yang tidak tanggungjawab sosial dan seterusnya menggunakan plastik dalam harian akan membawa banyak keburukan terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, kesan tindakan tersebut seperti beg plastik akan mengeluarkan gas yang beracuan ketika terbakar. Gas ini bukan sahaja akan menjejaskan alam sekitar, juga berbahaya kepada manusia. Apabila manusia menghidup gas tersebut akan mendapat pelbagai penyakit. Oleh itu, haraplah kita menjadi seseorang yang mempunyai tanggungjawab sosial untuk membentuk negara yang gemilang, cemerlang dan terbilang. Terima kasih semua mendengar perbincangan hari ini.